Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami dari kumpulan 13 bagi khusus pemikiran Islam semasa akan membentangkan tentang tugasan yang diberikan yang bertajuk analisis konsep kapitalisme dan sosialisme serta implikasinya terhadap umat Islam. Sebagai pengenalan ringkas, kapitalisme merupakan sistem ekonomi dan politik yang cenderung ke arah pengumpulan kekayaan oleh individu atau kumpulan individu seperti syarikat tanpa gangguan kerajaan untuk mengaut keuntungan maksimum. Sebagai contoh, keuntungan dicapai melalui eksploitasi tenaga buruh atau pekerja yang terpaksa bekerja untuk meneruskan hidup dan menyara keluarga. Ini telah menyebabkan jurang kekayaan di antara golongan kaya dan miskin semakin bertambah di Malaysia, sehingga Malaysia merupakan antara negara yang mempunyai jurang kaya miskin yang paling teruk di Asia Tenggara. Seterusnya, kita beralih kepada ciri kapitalisme. Yang pertama, pengakuan dan penerapan hak individu ke atas hak masyarakat umum dalam bidang ekonomi seperti mengaut keuntungan yang berlebihan dari golongan kapitalis. Yang kedua, golongan kapitalis diberikan kebebasan untuk bersaing sesama mereka dalam pasaran dan persaingan tersebut dapat terjadi di antara penjual-penjual. Maka para penjual akan berlumba-lumba dalam memberikan produk yang berkualiti kepada para pelanggan. Sedikit latar belakang pembentukan kapitalisme. Kapitalisme telah muncul selama berabad-abad dan diamalkan di pelbagai tempat sebagai sistem yang mesti diikuti silih berganti sehingga ke hari ini. Pertamanya, kapitalisme mempunyai sejarah tersendiri dari perspektif Islam, iaitu asal-usul kapitalisme. Kapitalisme boleh dijejak melalui zaman keemasan Islam dan revolusi pertanian Islam, di mana ekonomi pasaran pertama dan bentuk awal kapitalisme perdagangan mula berakar di antara kurun ke-8 dan ke-12. Jika beralih ke Eropah, kemunculan idea kapitalisme dapat dikesan sejak zaman pertengahan awal, namun ia tidak menyeluruh dan bermulanya di Eropah pada kurun ke-13. Kapitalisme menjadi dominan di barat semenjak berakhirnya era feudalisme. Sekarang saya serahkan kepada saudara Irham bagi menerangkan definisi sosialisme. Saya akan menerangkan serba sedikit tentang sosialisme yang mana merupakan teori atau sistem organisasi sosial dan ekonomi di mana salah satu ciri utamanya adalah sumber kekayaan negara dinikmati bersama oleh seluruh rakyat secara sama rata. Pemikiran ini diasaskan oleh Robert Marcus Owen dan kemudiannya Karl Marx sebagai tindak balas terhadap ekonomi kapitalisme. Pada awal abad ke-19, sosialisme muncul sebagai alternatif terhadap perkembangan liberalisme dan kapitalisme yang dilihat tidak mampu mewujudkan struktur masyarakat yang ideal. Kita dapat lihat bahawa sosialisme memperjuangkan kesaksamaan sosial, nilai-nilai keserataan atau keselamatan diangkat menjadi prinsip yang tertinggi. Justeru, penganut sosialisme akan bertindak membangkitkan isu-isu kekayaan yang dimiliki oleh individu tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sebab itu, mereka sangat memperjuangkan pengisytiharan harta. Dalam Islam, ada konsep keserataan yakni al-musawah. Tetapi keserataan Islam tidak semuanya sama dengan keserataan sosialisme. Begitu juga Islam membawa kepada kebebasan yakni al-huriyah yang tidaklah sama dengan kebebasan yang liberalisme. Membahan orang kaya atau mereka yang memiliki harta dengan sembrono bukanlah cara Islam. Islam tidak menindas orang untuk kaya, tidak menafikan hak milik peribadi. Bahkan mereka yang kaya hendaklah mengeluarkan zakat. Sebab itulah dalam hal pemikiran ini perlu diperhalusi betul-betul supaya tidak terkeliru. Seterusnya saya serahkan kepada Haris untuk menghubung kait sistem ekonomi Islam dengan kapitalisme dan sosialisme. Seterusnya kita lihat kepada perbezaan dalam ketiga-tiga sistem, iaitu sistem ekonomi Islam, kapitalis dan juga sosialis. Jadi kita akan lihat dalam perbezaan dalam sudut kebebasan hak terhadap harta dan juga sosial. Dalam sistem ekonomi Islam, mereka memberi kebebasan individu kepada setiap rakyatnya untuk menjalankan aktiviti ekonomi. Seterusnya sistem ekonomi sosialis, setiap produksi adalah milik negara. Maka keuntungan yang didapatkan oleh negara akan diagihkan kepada setiap rakyatnya mengikut kepentingan masing-masing. Seterusnya sistem ekonomi kapitalis, mereka juga memberi kebebasan kepada rakyatnya untuk menjalankan aktiviti ekonomi dan juga negara tidak boleh mencampur tangan dalam aktiviti ekonomi yang dijalankan oleh rakyatnya. Seterusnya kita lihat kepada
perbezaan hak terhadap harta. Jadi kita terus kepada yang pertama, iaitu sistem ekonomi Islam. Dalam Islam, setiap individu ada hak untuk memiliki harta. Namun golongan yang kaya diwajibkan untuk membayar zakat. Yang kedua, sistem ekonomi sosialis. Setiap individu tidak diperbolehkan untuk memiliki harta. Okey, yang ketiga, sistem ekonomi kapitalis, di mana setiap individu berkuasa penuh ke atas hartanya dan mereka boleh membuat apa saja dengan harta mereka, sama ada nak menjual ataupun nak membeli. Okey, seterusnya kita lihat kepada perbezaan yang ketiga, iaitu sosial. Dalam Islam, kita sangat mementingkan kesejahteraan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Okey, dalam sistem ekonomi sosialis, semua pekerjaan dalam bidang produksi dan penggunaannya dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang sempurna oleh negara. Maknanya mereka dikontrol. Okay, yang ketiga, sistem ekonomi kapitalis pula. Wujudnya satu persaingan bebas dalam sistem tersebut. Maka persaingan bebas tersebut akan mempertahankan tahap keuntungan dan upah pada tingkat sederhana dan rasional. Jadi sekadar itu perbezaan antara ketiga-tiga sistem ekonomi. Aplikasi kapitalisme dan sosialisme terhadap Islam dapat memberikan kesan baik dan kesan buruk. Sebab itu, perlu diketahui bahawa kapitalisme sebagai suatu sistem ekonomi tidak secara khusus terkait dengan agama tertentu termasuk Islam. Namun saya akan menekankan kesan sistem ini yang terkait pada masyarakat Muslim atau pada nilai-nilai Islam. Antara kesan baik kapitalisme ialah berlakunya pertumbuhan ekonomi. Sistem ekonomi ini dapat memberikan dorongan kepada pertumbuhan ekonomi yang mana dapat membantu masyarakat Muslim untuk meningkatkan taraf hidup. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapatnya inovasi, investasi dan persaingan dalam lingkungan kapitalisme. Kesan baik seterusnya ialah kebebasan individu. Prinsip dasar sistem kapitalisme ini sejalan dengan nilai Islam dalam hal keadilan dan hak asasi manusia. Kesan baik yang terakhir ialah dapat membasmi kemiskinan. Kapitalisme mendorong umatnya untuk memberikan zakat dan bersedekah untuk membantu yang memerlukan. Hal ini adalah sesuatu yang sangat positif dalam perspektif Islam. Kesan buruk pula ialah berlakunya keuntungan hasil riba. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 278, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Ayat ini menunjukkan jelas bahawa orang yang beriman tidak akan mengamalkan riba. Kesan buruk lain ialah kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial. Meskipun dapat mencipta peluang ekonomi, namun pengabaian terhadap segelintir masyarakat dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Kesan buruk seterusnya ialah ketidaksetaraan ekonomi. Pembahagian kekayaan yang kurang adil di mana sejumlah orang kaya mendapat lebih banyak keuntungan berbanding dengan sejumlah yang ramai dalam kalangan orang miskin. Bagi sistem sosialisme pula, ia dapat memberikan keadilan sosial. Sistem ini dapat mengurangi ketidaksetaraan dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata di kalangan masyarakat. Selain itu, sosialisme juga dapat mengelakkan berlakunya riba. Beberapa sistem sosialisme menghindari penggunaan riba dalam sistem kewangannya. Hal ini sangat dipandang oleh masyarakat Islam yang menolak riba. Akhir sekali, sosialisme memberikan perkhidmatan sosialisme. Sistem ekonomi ini sering mempromosikan perkhidmatan kesejahteraan yang luas seperti layanan kesihatan dan juga pendidikan percuma. Manakala kesan buruk sosialisme ialah potensi eksploitasi politik. Sistem ekonomi ini dapat memberikan kesempatan kepada kelompok politik untuk memanfaatkan kawasan ekonomi dan sosial yang bertentangan dengan Islam yang berprinsip adil terhadap semua masyarakat. Seterusnya, sosialisme mewujudkan pengaruh negatif terhadap inisiatif pribadi. Sistem ekonomi ini dapat memberikan inisiatif pribadi dan juga semangat kewirausahaan. Sedangkan dalam Islam memberikan nilai tinggi pada usaha dan inovasi individu. Akhir sekali, kesan buruk sosialisme ialah kurangnya insentif ekonomi. Hal ini dapat mengurangkan produktiviti dan inovasi kerana sistem sosialisme bersifat kurang berdaya saing yang mana dapat mengurangi motivasi individu untuk berusaha lebih keras. Seterusnya, saya akan serahkan kepada saudara Afifi. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat saya. Jadi, di sini saya ingin menceritakan, saya ingin membentangkan kepada kamu semua berkaitan tentang antara isu yang melibatkan kapitalis dan juga sosialis. Sama ada perkara itu berlaku di dalam negara ataupun di luar negara. Baru-baru ini, satu dunia dilanda suatu mimpi buruk, iaitu sejarah hitam yang mana dunia pada ketika itu dilanda suatu penyebaran virus atau wabak yang dipanggil Corona ataupun COVID-19. Jadi, pada peristiwa ini telah banyak
berlaku kes bunuh diri, telah banyak berlaku kes sakit mental, yang mana ianya bermula daripada di mana para pekerja ini mereka mesti memenuhi setiap tuntutan hidup, bayar bil ataupun makan, minum dan sebagainya, tempat tinggal. Jadi dalam masa yang sama, sebab peristiwa itu, ramai para pekerja yang dipotong gajinya. Ada dan bahkan juga dibuang kerja. Jadi ke mana mereka ingin mencari sumber kehidupan hidup. Jadi kaitannya dengan kapitalis adalah yang dikaitkan di mana orang-orang di atas yang memegang pemilikan penuh atas syarikat mereka mengingat keuntungan. Jadi mereka membuang ataupun mereka mengurangkan para pekerja bagi mengurangkan risiko kerugian mereka. Jadi inilah yang dikaitkan dengan sistem kapitalis, kekurangannya. Dan akhir sekali adalah suatu isu yang berlaku di Pakistan yang mana ia melibatkan seorang muslimah, seorang wanita Islam yang bernama Dr. Afia, yang mana beliau diculik, dia diseksa selama beberapa tahun, yang mana negara Pakistan dan juga negara masyarakat mereka ini merancang. Kerana apa? Kerana seorang muslimah yang bernama Afia ini, beliau telah dituduh menyerang ataupun memberikan serangan kepada negara Amerika Syarikat. Jadi kaitannya adalah Pakistan, mereka ingin menjaga hubungan baik antara Amerika Syarikat kerana mereka mempunyai hubungan ekonomi yang kuat. Jadi disebabkan itu, seorang muslimah terpaksa menanggung kederitaannya, azabnya, supaya ekonomi Pakistan dan juga negara itu tidak terjejas. Jadi inilah antara isu yang dibangkitkan, yang mana ada yang mengatakan bahawasanya kapitalis ni hanyalah hayalan dan tiada keadilan di dalam sistem kapitalis. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.